saya Amir Muhammad bin Anwar. Nombor metrik 2020824324. Saya akan menerangkan sedikit tentang alam cakrawala. Alam cakrawala ialah suatu kumpulan sistem yang mempunyai 9 buah planet yang berpusatkan kepada matahari. Alam cakrawala ini bertujuan supaya manusia dapat menggunggungi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat dan unik ini dari segi alam yang nyata. Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 81 yang bermaksud, dan ia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya dan kekuasaannya, maka di antara tanda-tanda kesempurnaan Allah yang mana satu kamu ingkari. Apakah peranan alam cakrawala ini kepada manusia? Yang pertama, ia melakukan proses siang dan malam. Yang kedua, sebagai penunjuk arah pada manusia di laut ataupun di padang pasir. Yang ketiga, panduan takwim berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Yang keempat, penentuan tarikh bulan Ramadan ataupun hari raya dan lain-lain lagi. Dan terakhir sekali, penentuan waktu ibadat untuk umat Islam. Antara objektif kajian ini dilaksanakan ialah yang pertama, bagi merungkai tentang pandangan dan kajian para saintis dan tokoh-tokoh Islam maupun Barat yang berjaya menemukan bukti-bukti kekuasaan Allah seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, kajian ini akan memperlihatkan betapa pentingnya wahyu Allah sebagai rujukan kita dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, kita dapat membezakan ilmu sains pada masa kini dengan agama Islam di mana ilmu-ilmu ini telah diceritakan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afizuddin bin Muhammad Fuad. InsyaAllah saya akan kupaskan tajuk tentang orbit. Baiklah, pengertian orbit. Orbit dari sudut sains bermaksud satu lintasan yang tetap, teratur dan berulang pada satu benda yang mengelilingi satu benda yang lain. Sebagai contohnya, bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Garis edar yang dimiliki oleh setiap planet adalah dipanggil sebagai orbit. Dalam sistem suria, planet mengorbit matahari. Menurut NASA, orbit adalah satu jalur berulang yang teratur di mana satu objek mengelilingi objek yang lain. Di ruang angkasa, benda yang kecil akan mengelilingi benda yang lebih besar. Sebagai contohnya, bulan mengelilingi bumi. Orbit bagi setiap sesuatu di angkasa adalah sangat teratur dengan kecepatan masing-masing dan mereka boleh dikatakan mustahil untuk berlanggaran antara satu sama lain. Menurut Al-Quran pula, terdapat banyak ayat yang menceritakan tentang orbit. Antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang bermaksud, Dia yang menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Yasin ayat 38 yang bermaksud, dan matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Dalam surah Az-Zariyat ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Seterusnya, dalam surah Yasin ayat 40 yang bermaksud, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak mendahului siang, kerana setiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Dan yang terakhir, dalam surah Ar-Rahman ayat 5 yang bermaksud, matahari dan bulan beredar mengikut perhitungan. Seterusnya, matahari dan bulan mempunyai orbit berasingan. Pada zaman dahulu, manusia menganggap bahawa matahari dan bulan yang mengelilingi bumi, iaitu bumi duduk secara statik, dan mereka menganggap bahawa matahari dan bulan ini berada di atas satu jalur yang sama. Sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Yasin ayat 40 yang bermaksud, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak mendahului siang, kerana setiap satunya beredar tak apa-apa di tempat edaran masing-masing. Di situ jelaslah bahawa Allah telah memberitahu bahawa matahari dan bulan beredar di orbit masing-masing.
Dan sains pada hari ini telah membuktikan bahawa matahari dan bulan adalah bukan dalam satu jalur yang sama. Selepas teknologi sains semakin maju, manusia sudah tahu bahawa bumi itu tidak statik, dan manusia tahu bahawa bulan dan matahari itu adalah berada di jalur yang berbeza. Tetapi manusia menganggap pula bahawa matahari itu statik. Dalam surah Yasin ayat 38 yang bermaksud, dan matahari beredar di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Ayat ini membuktikan bahawa matahari itu tidak statik, dan teknologi sains pada masa sekarang ni telah membuktikan bahawa matahari itu juga bergerak. Seterusnya, bumi berputar atas paksinya. Pada zaman dahulu kan, manusia menganggap bahawa bumi itu statik, dan mereka menganggap bahawa matahari dan bulan itu mengelilingi bumi. Tetapi dalam surah An-Naml ayat 88, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan engkau akan melihat gunung ganang yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Daripada ayat 88 surah An-Naml itu dapat membuktikan bahawa bumi sebenarnya tidak statik. Dan sekarang teknologi sains berjaya membuktikan bahawa bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Akhir sekali, planet-planet dan isi langit bergerak mengikut orbit. Kajian sains pada masa kini telah berjaya membuktikan bahawa setiap yang berada di angkasa mempunyai orbit masing-masing, termasuklah komet, dan galaksi kita juga bergerak mengikut orbitnya. Padahal ini telah diceritakan dalam satu ayat Al-Quran 1400 tahun dahulu, iaitu dari surah Az-Zariyat ayat 7 yang bermaksud, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Kesimpulan bagi tajuk orbit, pada zaman dahulu tiada siapa pun yang tahu bahawa peredaran di angkasa lepas ini ataupun orbit ketika Al-Quran diturunkan kepada manusia 1400 tahun yang lalu. Tetapi penemuan dan pembuktian mengenai orbit ataupun garis edar di angkasa lepas ini baru ditemukan sekitar abad ke-20 dengan menggunakan teknologi sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Izwan bin Idris Saidi, nombor metrik 2020454146. Jadi tajuk yang saya ingin bawakan iaitu alam semesta menurut Al-Quran dan sains. Definisi alam semesta menurut Al-Quran iaitu ruang yang terdapat kehidupan abiotik dan juga biotik. Yang mana abiotik itu ialah bukan benda hidup, dan manakala biotik ialah benda hidup yang merupakan salah satu ekosistem yang wujud di dalam muka bumi ini, dan juga peristiwa alam yang terdapat maupun tidak dapat diungkapkan telah diaturkan melalui rencana, konsep dan juga yang terkandung di dalam Al-Quran. Salah satu contoh kehidupan abiotik dan juga biotik iaitu kehidupan abiotik seperti alam sekitar kita, dan juga kehidupan biotik seperti kita, haiwan-haiwan serta tumbuh-tumbuhan. Menurut Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 101, Allah telah berfirman, sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mana mungkin Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai isteri. Dialah yang mencipta sesuatu dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surah As-Sajdah ayat ke-40, Allah telah berfirman bahawasanya Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya 6 masa. Kemudian Allah telah bersemayam di atas arash. Bagimu tiada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan alam semesta menurut sains, yang mana dia adalah gabungan daripada dimensi benda dan juga masa yang terhasil melalui satu letupan besar ketika masa sifar, dan fenomena tersebut dikenali sebagai fenomena Big Bang. Ia membuktikan alam semesta ini diciptakan daripada satu ketiadaan sebagai satu produk kepada
satu letupan titik tunggal. Bagi golongan saintis moden, mereka menganggap bahawa teori ini merupakan salah satu bukti yang paling rasional yang dapat dibuktikan berkaitan dan asal-usul kewujudan alam semesta. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah telah berfirman bahawasanya, dan kami telah membina langit dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Perkataan langit yang banyak digunakan di dalam Al-Quran ini banyak menjelaskan berkaitan dengan ruang angkasa dan juga alam cakrawala, dan ia juga menjadi hakikat proses pengembangan alam semesta ini. Jadi ia dapat disimpulkan dan menjadi titik tolak kepada dunia sains pada hari ini. Pada hujung abad ke-20, mereka telah mengatakan bahawa pandangan paling masyhur dalam dunia sains iaitu alam semesta ini wujud dalam keadaan yang statik, konstan dan juga tanpa keterbatasan masa. Mereka telah menggunakan segala macam cara melalui kajian, pengiraan dan pemerhatian serta melalui infrastruktur teknologi moden mereka. Seterusnya, pada awal abad ke-20, ahli fizik Rusia iaitu Alexander Friedman dan juga ahli kosmologi Belgium iaitu Georges Lemaitre telah membuat pengiraan secara teori yang mana untuk membuktikan alam semesta ini wujud dalam keadaan yang berterusan dan berkembang. Fakta tersebut telah disokong melalui pemerhatian pada tahun 1929. Ahli astronomi Amerika iaitu Edwin Hubble telah membuat pemerhatian dengan menggunakan teleskop di langit untuk mengisytiharkan bintang-bintang dan galaksi-galaksi bergerak menjauhi antara satu sama lain secara berterusan. Mereka menganggap bahawa semua benda yang berada di dalam alam semesta ini bergerak secara konstan menjauhi antara satu sama lain. Surah Al-Anbiya ayat ke-30, yang mana Allah telah berfirman bahawasanya, tidakkah mereka orang-orang kafir itu melihat bahawasanya langit dan bumi itu dahulu adalah satu unit penciptaan, iaitu satu unit yang padu. Kemudian kami pisahkan daripada keduanya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tiada juga yang beriman? Kalimah rotku yang terkandung di dalam surah Al-Anbiya tersebut membawa maksud dijahit, namun dari segi istilahnya ialah dikumpul bersama dan juga bercampur, yang mana ia merujuk kepada dua intipati yang berbeza yang membina sesuatu secara menyeluruh. Bagi perkataan fatak pula yang dalam bahasa Arab telah digambarkan bahawa ia seperti membelah bahagian ataupun memusnahkan struktur rotku. Itu membawa maksud dicampur, ataupun yang saya dapat simpulkan daripada tajuk ini iaitu dahulunya Allah telah menerangkan bahawa dulu langit dan bumi adalah bersama, namun begitu ia telah terpisah atas kehendak Allah. Menerangkan berkaitan pemisahan langit dan bumi itu secara berfasa melalui Al-Quran, iaitu fasa pertama, langit dan bumi itu berbentuk rotku. Kemudian pada fasa kedua, ia kedua-duanya dipisahkan secara fataqa seperti yang saya telah terangkan tadi, dan muncullah pula benda-benda lain yang berada di dalam alam semesta ini. Menurut sains, pemisahan langit dan bumi ini masih terkait juga dengan fenomena Big Bang, yang mana mereka mengatakan bahawa segala material yang ada di alam semesta ini berada di dalam satu titik tunggal, langit dan bumi, yang mana ia masih belum dicipta secara sempurna, berada dalam keadaan rotku dan juga terkandung di dalam titik tunggal tersebut. Titik tersebut meletup dalam satu letupan yang besar. Lalu material-material yang terkandung di dalam titik tersebut menjadi fatak, termasuk juga langit dan bumi. Lalu terjadilah alam semesta ini. Ia mungkin mempunyai keserasian dengan Al-Quran, namun begitu ilmu sains ini mereka tidak banyak merujuk kepada wahyu yang sebenar, iaitu Al-Quran ini, yang mana mempunyai segala petunjuk dan juga segala apa yang telah diceritakan dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Maknanya dia telah membentangkan secara menyeluruh mengenai proses dan penciptaan alam semesta ini.
Kesimpulannya, alam semesta ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang agak lama, pada zaman dahulu lagi. Namun begitu, ia telah diceritakan di dalam Al-Quran pada tahun 1400 tahun yang lalu. Jadi kita perlulah merujuk kepada Al-Quran juga, walaupun kita telah mempelajari konsep sains tersebut di sekolah, untuk kita mengetahui kesahihan teori tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Nur Azimi akan menerangkan tentang bulan dan matahari. Tahukah anda bahawa penciptaan alam semesta jauh lebih kompleks berbanding penciptaan manusia? Pada zaman dahulu, manusia hanya menganggap isi langit ini hanya terdiri daripada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan mereka menganggap penciptaan ini tidak kompleks dan terhad. Namun, Al-Quran mencangkah pernyataan ini dan menyatakan bahawa penciptaan alam semesta jauh lebih kompleks berbanding penciptaan manusia. Ini dapat dibuktikan melalui surah Ghafir ayat 57 yang bermaksud, demi sesungguhnya menciptakan langit dan bumi dari tiada kepada ada lebih besar, iaitu lebih menakjubkan berbanding penciptaan manusia, dan menghidupkannya semula, iaitu sesudah matinya. Tetapi kebanyakan manusia, iaitu manusia yang mengingkari hari kiamat, tidak mengetahui. Itu berdasarkan Al-Quran. Apa pula kata sains? Berdasarkan sains, pada tahun 1920-an, kajian berkenaan penciptaan manusia bermula secara intensif dan mencapai kemuncaknya pada tahun 1950-an, dan ianya semakin perlahan kerana banyak pertemuan sudah ditemui. Untuk alam semesta pula, kajian telah dimulakan secara intensif sejak tahun 700 Masihi dan masih belum mencapai kemuncaknya sehingga sekarang. Kajian masih diteruskan kerana alam semesta terlalu luas dan kompleks kejadiannya. Matahari dan bulan. Berdasarkan Al-Quran, matahari telah disebut dalam surah Yasin ayat 38 yang bermaksud, dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Jadi, ada apa-apa hubungan ke antara matahari dan bulan? Jawapannya ada. Dalam surah Yunus ayat 5 yang bermaksud, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Manakala dalam surah Nuh ayat 16 yang bermaksud, dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Bulan memancarkan cahaya. Jadi marilah kita melihat berdasarkan Al-Quran dan saintifik. Berdasarkan Al-Quran terdapat 3 dalil yang menyatakan tentang perkara ini. Yang pertama, surah Al-Furqan ayat 61 yang bermaksud, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Yang kedua, surah Nuh ayat 16 yang bermaksud, dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan yang terakhir, surah An-Naba ayat 13 yang bermaksud, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, iaitu matahari. Manakala untuk kajian saintifik dalam Hanwir, A Dictionary of Modern Written Arabic, dia menerangkan tentang 2 perkara, iaitu Siraj dan Wahaja. Siraj dia menerangkan yang ia bermaksud lamp atau light, iaitu pelita atau lampu. Manakala Wahaja ia menerangkan tentang burn, blaze atau flame, yang bermaksud membakar, menyala atau berapi. 2 perkara ini menerangkan sifat matahari itu sendiri, iaitu sebagai siraj dan sirajan wahaja, kerana matahari mengeluarkan cahaya sendiri melalui proses tertentu di dalamnya. Seterusnya, dalam Hanwir juga menerangkan tentang nur dan munir. Nur ia membawa maksud brightness, gleam atau glow, iaitu bercahaya atau menyilau. Manakala munir ia membawa maksud luminous, radiant atau shining, yang bermaksud bercahaya atau bersinar.
kedua-dua ini merupakan sifat bagi bulan itu sendiri, iaitu sebagai nur dan murni, kerana bulan tidak mengeluarkan cahaya tapi memantulkan cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi, adakah bulan memancarkan cahaya? Jawapannya tidak. Bulan hanya memantulkan. Yang memancarkan cahaya itu adalah matahari. Bulan diibaratkan sebagai cermin, manakala matahari diibaratkan sebagai lampu, iaitu matahari memancarkan, manakala bulan sebagai cermin iaitu memantulkan. Jadi sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Kamarudin, nombor matrik 202843584. Dan poin saya ialah tentang buruj dan bintang. Baiklah, bintang ni adalah cakrawala besar terdiri pada plasma dengan bentuk sfera yang bersinar dengan cahaya sendiri. Yang kita tahu, bintang yang paling dekat dengan kita ialah matahari. Buruj pula ialah gugusan bintang-bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Ada banyak buruj macam Orion, Big Dipper dan lain-lain. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang cerita tentang bintang dengan tujuan-tujuannya. Baiklah, yang pertama, untuk menjadi perhiasan langit. Mari kita tengok surah Al-Hijrah ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Kedua, surah As-Saffat ayat 6. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, iaitu bintang-bintang. Al-Fusilat ayat 41. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan bagi tiap-tiap langit urusannya dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang kedua, untuk menjadi petunjuk jalan. Surah Al-An'am ayat 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Surah An-Nahl ayat 16. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Dan yang ketiga, untuk menjadi pelempar syaitan. Surah Al-Mulk ayat 5. Sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala. Okey, baiklah. Ketiadaan ilmu mengenai bintang ataupun ilmu astronomi akan menyebabkan kepercayaan karut dalam kalangan manusia. Saya nak ceritakan kat korang satu hadis daripada Ibnu Abbas, bahawa orang Ansar pada suatu hari ketika duduk bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba mereka melihat bintang atau meteor yang bergesek. Lalu baginda pun tanya kepada sahabat-sahabat Ansar, apakah keyakinan kalian pada masa jahiliah waktu tengok kejadian-kejadian bintang seperti ini? Maka mereka pun menjawab, kami dulu yakin bahawa bergesernya bintang ataupun jatuhnya meteor merupakan tanda lahir atau meninggalnya seorang pembesar. Dengar jawapan tersebut, baginda bersabda yang bermaksud, sesungguhnya bergeser bintang atau jatuhnya meteor tidak menunjukkan kematian atau kehidupan seseorang. Akan tetapi jika Allah memutuskan sesuatu, maka pembawa arash para malaikat pada bertasbih. Riwayat Muslim. Horoskop juga merupakan amalan kebatilan yang telah menjadi satu perkara biasa dalam masyarakat zaman ini. Mereka percaya bulan dan bintang menentukan personaliti dan takdir mereka. Macam yang kita tahu, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, barang sesiapa mempelajari satu cabang daripada ilmu nujum, ia telah mempelajari satu cabang daripada ilmu sihir. Dan yang kita tahu, ilmu sihir inilah berdosa, haram, berdosa besar, sebab dia adalah satu bentuk mempersekutukan Allah.
Dan nama lain yang kita tahu horoskop ni ialah zodiak lah, macam Libra dan Virgo. Jadi benarlah apa yang Al-Quran dan hadis Nabi SAW ucapkan 1000 tahun yang lepas mengenai bintang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apa yang kita dapat rumuskan daripada kajian ini ialah kajian komparatif antara keterangan nas Al-Quran dengan penemuan teori sains akan diteliti dari segi persamaan dan perbezaan yang ada pada kitaran hidup bintang. Teori-teori sains yang dikemukakan boleh diterima selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran. Bahkan teori sains yang sinonim dengan Al-Quran dijadikan sebagai satu alternatif untuk mentafsir ayat-ayat kauniyah dalam nas Al-Quran. Kesimpulannya, kita perlu memahami gaya bahasa Al-Quran, kemudian melihat fenomena kejadian alam untuk dibandingkan persamaan dan perbezaan yang ada di dalam nas Al-Quran dengan teori sains yang telah dikemukakan. Nas Al-Quran adalah tetap dan tidak berubah, sedangkan teori-teori sains sentiasa berubah mengikut hasil daripada cerapan-cerapan yang telah dilakukan. Tambahan pula, sains tidak boleh dijadikan sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Sebaliknya, Al-Quran yang membuktikan teori sains itu benar. Secara tidak langsung, dengan kejadian yang telah dilakukan ini membuktikan kebenaran Al-Quran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mentadbir alam semesta. Sekian, terima kasih.